Abang, Abang Doni ni ke budak yang abang nampak tu? Dia kata, budak ni lah saya nampak. Lepas tu kita macam dia boleh nampak. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Jadi lebih kurang macam ni lah. Ada satu hari tu kan, pakcik saya ni dia ada kawan ramai tau. Lepas tu dia bawa lah satu kawan dia ni dari Indonesia. Nama dia Doni lah. So abang Doni ni kan orangnya biasa je. Lepas tu dia duduk dengan dekat rumah kita orang 2-3 hari tau. Lepas tu hari yang terakhir ni lah Dia macam diam je. Hari terakhir diam. Lepas tu kita pun macam cakap lah, bang, kenapa abang tak makan ke apa ke kan? Dia cakap, tak apalah, saya dah kenyang. Lepas tu dah lama, dah borak-borak. Last kali kita tanya, abang kenapa sebenarnya ni? Tak ada sebenarnya kan. Ni saya cakap dalam bahasa Melayu Malaysia lah kan. Akan saya cakap Indonesia tak faham lah. Sebenarnya saya ni boleh nampak tau. Betul kita cakap, boleh nampak. Abang boleh nampak apa ni? Ada apa-apa ke kat rumah kita orang ni kan? Dan orang ada sixth sense kan. Kita macam, dia boleh nampak apa pula kat rumah aku ni? Aku tak nampak apa-apa pun. Aku ni kan positif orangnya. Rumah nenek lah. Bukan rumah saya, rumah nenek. Okay. Lepas tu dia cakap, okay lah macam ni lah. Bila dia datang, kita orang tak ada bilik yang banyak. Jadi kami suruh dia tidur dekat beranda. Dia macam orang kampung. Kalau kan kita ada kat rumah tinggi kan, kat luar tu. Jadi tidur sana lah, seorang-seorang. Jadi cakap, dekat rumah, dekat beranda tu kan ada katil kan. Ada katil, kenapa bang? Dekat situ kan sebenarnya ada 3 benda abang nampak. Abang nampak apa? Yang first tu, dia perempuan. Muka dia sedih je. Lepas tu kita cakap, siapa pula ni? Lepas tu seorang lagi, lelaki tua. Lelaki tua tu muka dia macam mana? Lelaki tua tu muka dia rambut putih. Lepas tu dia kulit pun putih kan. Lepas tu dia kata ada seorang lagi, budak kecil, lelaki. Saya cakap budak kecil, lelaki. Tapi yang tu muka dia happy. Lepas tu kita orang macam fikir tau, siapa yang dia cakap ni kan? Orang lelaki, orang perempuan, budak kecil. Lepas tu dia cakap, saya tanyalah lagi, orang yang abang nampak ni sebenarnya selalunya apa? Dia kata, boleh jadi hantu, boleh jadi roh, boleh jadi macam-macam. Sebab dia kata, benar je kita cakap kalau macam tu, kalau abang pergi kawasan perkuburan boleh nampak ke hantu ke roh ke? Dia kata, kadang-kadang dia boleh nampak, kadang-kadang tak nampak. Betul kan, saya orang Melaka tau asalnya. Dia cakap kalau abang pergi Kota Formosa tu boleh nampak ke itu kawasan kubur. Dia kata kalau yang macam tu abang tak nampak apa-apa. Lepas tu kita cakap, mungkin yang abang nampak ni roh kot. Lepas tu kita fikir tau, orang lelaki semua ni kan. Lepas tu family saya macam fikir, okay, yang budak kecil tu muka dia macam mana? Dia kata dia comel sangat, dia kata. Lepas tu kita fikir, takkanlah tu Cik T kan, Cik T. Jadi putih, takkan putih kecil, umur macam dalam setahun, dia kata kan. Lepas tu family saya pun macam fikir kan, saya ni ada adik tau dulu. Adik saya meninggal umur 1.5 tahun sebab lemas tau. Lepas tu kita cakap, tante tu arwah adik saya tau, Husin. So kita pun songkar lah gambar tau. Songkar gambar kan. Jumpa. Ya, Laila ada adik seorang lelaki meninggal. Saya ada adik lelaki meninggal lemas. Lepas tu dah 1.5 tahun lah meninggal. Lepas tu kita jumpa lah gambar dia. Dah lama kan kisah ni. Lepas tu kita bagi kat dia, tunjuk gambar tu. Abang Doni ni ke budak yang abang nampak tu? Dia kata, budak ni lah saya nampak. Lepas tu kita macam, dia boleh nampak. Kita macam, abang betul ke abang boleh nampak ni? Betul, saya tak tipu. Maksudnya gambar yang ditunjuk tu memang tu lah dia cakap? Ya, dia cakap inilah budaknya. Dia cakap macam mana? Jadi kita macam dalam keadaan takut tapi kita excited lah. Dia cakap, faham, keadaan dia macam mana? Dia duduk lah main-main dengan orang tua tu semua. Tapi yang orang tua tu, kita orang hanya bayangkan lah, itu mungkin datuk saya punya abang meninggal juga di rumah tu. Dan yang kedua tu, perempuan tu kita memang tak tahu. Sebab kita tak pernah tahu dalam tak ingat pun nenek tu siapa.
Tapi muka dia kata sangat sungguh, sangat sedih. Tak tahu kenapa. Yang orang tua tu biasa je lah dia kata. Yang budak kecil tu memang ada kat situ je main. Tu tiba-tiba semua orang dah tak nak naik atas dah. Sebab kan nampak tu. Lepas tu kita cakap lah dah alang-alang tu ada ke nampak kat tempat lain. Dia kata apa? Dekat parking kat bawah rumah tu ada pokok kan. Ada satu duduk kat situ, bertenggek je. Lepas tu kita orang cakap, ya Allah, selama ni kami balik ulang-alik malam tu, dia ada ke kat situ? Dia macam penjaga rumah, dia kata. Saya cakap, wish, serius lah. Jadi kita orang macam semua macam dalam keadaan yang suspend tau. Kat mana-mana. Jadi biasa balik pagi tak ada perasaan apa-apa kan. Tiba-tiba bila macam dia kata kat bawah tu ada, kat sini ada, tu cakap tak apalah bang, abang cukup setakat tu lah, jangan cerita lagi kat mana location dia, biar kita tak tahulah. Kalau kita tahu kan, kita pula yang tak tentu arah kan. Kita tak tentu arah. Okey, satu soalan. Pernah tanya tak kat abang tu, abang, kalau abang nampak benda tu, mereka tu nampak ke abang? Pernah tak bagi soalan itu? Ada. Dia kata sebenarnya dia orang boleh tahu dia nampak, tapi kadang dia buat tak nampak. Macam kadang-kadang dia pernah cerita kat kami, dia pernah jalan kat mall kan, jalan PKL kan. Kadang-kadang dia nampak je dia macam orang benda tu lalu, tapi dia buat tak nampak. Sebab kalau boleh dia memang tak nak eye contact ke apa benda ke, benda tu tahu dia nampak. Tapi dia kata benda ni susah. Dia kata sebab yelah, dia nak tidur pun susah lah kan kalau benda tu. Betul. Ada memang tahu. Sebab ada yang komen kat bawah ni cakap mak ai seram kalau macam tu kan. Betul, better tak tahu dari tahu, sebab hidup tak aman, ada cakap itu kan. Betul. Jadi kita orang macam cakap kat uncle lah, tak apalah, lain kali kalau abang Doni tu datang, tak payahlah dia scan rumah. Kita risau lah, sebab memang dalam kawasan rumah saya tu, mak saya pun sendiri pernah nampak. Mak saya ni boleh nampak anak dia tak nampak. Mak saya ni kisah dia dia sapu sampah waktu maghrib kan. Nenek saya dipanggil masuk rumah. Mak saya cakap sikit je lagi. Di tengah bakar-bakar sampah, tiba-tiba ada yang hantu galah tu, tinggi. Macam tu. Jadi memang kawasan rumah tu adalah yang, tapi yang saya tak sure ni abang Doni ni dia nampak tu adalah roh kesemuanya ke ataupun benda lain lah. Tapi yang kalau tanya saya yang dia nampak yang adik saya tu, saya rasa adik saya lah kan, tak tahulah dia menyerupai ke apa ke kan. Yang tu, benda yang kita boleh kata tu tak apalah, yang tu memang kita tahu, kita kenal. Yang kat bawah tu, yang kat parking tu, kita cakap siapa tu sebenarnya duduk tu. Ada sekali kan saya balik waktu pukul 12.30 malam tau. Saya parking kereta kan, tu dah masuk rumah dah ni tau, nak tidur pun saya ingat, alamak handphone aku dalam kereta. Itu tu ingat kisah tadi kan abang Doni tu cakap, sebab air tu kan abang Doni tu cakap kat bawah tu ada benda. Macam mana nak begini? Jadi saya macam, ada yang cakap orang kata Corin tu mungkin tak tahulah saya. Tapi saya macam orang dulu cakap, anak cucu tombang lalu. Saya pergilah ke bawah. Tapi meremang, saya terasa sebab mungkin kerana saya ekologi kan. Saya kan selalu cakap kat diri saya kan, positif je kan. Tapi kita boleh rasa lah, mungkin saya dah terfikir benda tu kan. Jadi saya pun cepat-cepat ambil handphone tu masuk. Tapi macam adalah macam rasa, tapi saya tak tahulah. Kadang saya cakap ni tak ada apalah tu. Kalau nak kata seram tu, kalau bila dia cerita yang bab yang pasal ada yang dia nampak kat bawah, ada beberapa tempat lah yang saya dah tak ingat sebab cerita ni lama kan. Lepas tu kita macam rasa seluruh rumah aku ni ada benda ke yang tumpang. Orang dulu kan mana kita tahu kan, dia ada letak yang kain kuning lah apa. Betul lah semua, kita tak kan? tahu kan. Betul. Sebab kalau kalau berbalik pasal benda yang orang nampak sesuatu kan, dan dia beritahu kita yang kita ni macam mata-mata biasa kan, dia hijab terbuka untuk yalah, setiap orang kan ada tahap dia punya ketakutan dia kan, berani dia macam mana. Jadi kalau lah jadi ke Ivan kan di tempat tu, di tempat Laila, sebenarnya sama juga fikir dengan Laila, cakap baru Abang Doni hari tu dah cerita kat bawah ni ada benda. Aduh, macam mana aku nak ambil ni? Aduh. Ya, memang itulah perasaan macam jantung kita berdebar-debar. Tak tahulah, kadang-kadang macam itulah orang cakap kan, setiap orang tu cara penerimaan dia tau. Jadi macam Abang Doni ni, saya boleh kata keistimewaan dia lah. Sebab dia boleh nampak benda yang kita tak boleh nampak. Tapi mungkin bagi dia sebenarnya benda tu susah lah.
dia nak berhadapan dengan benda tu, dia pergi toilet ke, dia pergi mana-mana, dia mungkin ternampak. Jadi ada mungkin dalam lama dia dah terbiasa, dia tak kisahlah kot kan. Cuma kita yang first time dengar ni, wow, kau nampak kat sini. Jadi macam kita yang tak rasa tak selamat. Aku tengah mandi ni, ada benda tengok ke? Aku pergi Betul. toilet ke? Kita nak berbalik kepada arwah adik tadi kan. Ibu rasa macam terlalu simple sangat Ibu bagi soalan. Nak tanya, sebagai akak lah kau dalam hati, adik kau meninggal di umur berapa masa tu? Setahun setengah. Okey, dan bila sebenarnya ada gambar kan, bila kau tunjukkan kepada Doni, kepada Doni tu, tunjuk yang dia tengok, dia cakap gambar ni, ya betul ni lah budak yang duduk tengah senyum-senyum main-main apa semua kan. Sebagai family, ya kita bukan nak percaya 100% korang, tapi itu yang dia nampak. Perkatakan lelaki tu nampak budak tu lah sama macam dalam gambar tu kan. Kau sebagai family dan kehilangan adik, kita ada satu perasaan yang mungkin ada perasaan sedih sikit, ataupun ada perasaan yang teruja. Antara sedih dengan teruja, Iwan rasa lebih teruja tak Laila? Betul. Sebenarnya teruja sebab kita macam dia ada kat situ. Macam yelah kan tak sempat kan, setahun setengah je adik saya. Okay, saya cerita secara ringkas lah. Adik saya ni meninggal di rumah makcik saya tau. Dia ni tinggal dengan nenek lah. Kita semua tinggal dengan nenek. Tapi ada satu hari tu dia memang dia tinggal dengan makcik saya. Dia ikut anak itik katnya kan. Lalu bila anak itik tu terjun, dia pun terjun. Tapi kalau dia berdiri tegak, air itu paras pinggang dia je sebenarnya. Tapi Allah dah takdirkan kan. Jadi dia lemas. Jadi bila dia cakap je, itu adalah adik saya, muka budak tu kan, saya macam teruja. Adik aku. Jadi bila kita tanya reaksi wajah tu, sebab kita nak tahulah, mungkin ini kita sebagai orang Islam, kita akan percayalah apa yang Allah SWT. Tapi maksud saya bila dia cakap adik saya ni happy, so cakap yelah budak kecil kan mestilah dia gembira. Bila yang orang tua tu lunsing, adakah sebab tidak mendapat doa ke apa ke, kita tak tahulah kan. Tapi bila cakap pasal adik saya tu, memang saya sangat teruja lah. Tapi teruja dalam hati saya macam nak kata takut tu tak, sebab kita muda masa tu, baru belasan kan. Tapi dalam masa yang sama teruja lah. Ada yang komen kat bawah ni saya nampak kan. Ada rasa macam saya dekat situ kan. Ada yang komen lagi kat sini, patut suruh wak tu communicate dengan adik arwah kan. Ada juga yang komen begitu tau. Tak terfikir pula kita, sebab dia pun dah nak balik baru dia cakap tau. So benda tu bukannya dia boleh muncul macam gitu je kan. Itu saya tak tahu bila dia jumpa tu. Tapi bila dia nak balik, sebab dia mungkin cerita dah nak balik tu sebab dia tak nak kita orang takut kot. Tapi dia dah cerita tu memang takut lah juga kan. Tapi bila mak saya pula, penerimaan mak saya, dia just happy lah dengar anak dia. Kalau betul tu anak dia, dia just happy. Memang anak syurga mak saya. Jadi mak saya bila dengar tu pun dia happy. Kira anak dia happy, bergerak-gerak semua kan. Adik saya, so mak saya macam benda tu bila dia dengar tu satu ketenangan buat dia. Maksudnya macam kita orang pun happy lah bila dia happy. Tu je lah. Sebab bukan mudah ya untuk seorang ibu kehilangan anak pada usia setahun setengah ya. Dah lah meninggal dalam keadaan sebegitu kan. Ya betul. Dengan kemalangan sebegitu menyebabkan lemas kan. Family mana pun tak dapat terima dengan kejadian yang berlaku. Tapi alhamdulillah benda ni pun dah berlaku beberapa tahun dah kan. 10 tahun dah. Kalau adik saya ada tu, umur dia dah 33 macam tu lah. Ya ke. Laila, kita dah masuk ke 14 minit ni lah. Penghujung penceritaan mesti terselit pengajaran. Mungkin ada pengajaran yang kau nak kongsi kepada memandang ni. Okey, kalau pengajaran je bagi saya kan, kita boleh percaya apa juga orang cakap dengan kita kan. Tapi apa pun kita balik pada Tuhan kita lah. Ikutlah korang punya kepercayaan kat sebab ni pelbagai agama kan. Macam kita orang Islam percaya pada Allah. Jadi tu semua kelebihan diorang. Kadang-kadang mungkin itu yang Abang Doni yang saya kenal kawan rapat uncle saya. Mungkin ada orang lain tiba-tiba cakap ni pakcik kau ke apa. Kita jangan mudah percaya jugalah. Tapi kita kena selidik dulu benda tu. Apa-apa pun keimanan kita tu kadang-kadang diuji dengan benda-benda macam tu. Macam ada yang bawah cakap kan, adakah tu betul ke adik saya ke, ada jelmaan ke. Itu je kata itu hanyalah untuk menyejukkan hati je. Saya tidaklah sampai percaya tak. So, itu memang confirm lah adik saya tak. Jadi kita sendiri buat pertimbangan. Apakah yang orang tu maksudkan memang betul ke atau tak pun. Yang penting doa kita pada orang yang telah meninggal tu, kita kena sentiasa berdoa lah untuk mereka. Betul.
Temui kami setiap Jumaat dan Sabtu 11.30 malam hanya di Bilik Gelap Official.